Audioganggu. Salam sejahtera. Selamat datang ke forum kita pada hari ini, iaitu kesan negatif pengaruhisme Barat dalam tamadun Asia. Kita amat bertua pada hari ini kerana akan berpeluang mendengar hujah daripada barisan panel kita. Memperkenalkan panel kita iaitu Dr. Ashwini, pakar perubatan Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Profesor Dr. Aizat, bahagian falsafah dan tamadun dari Pusat Pengajian Ilmu, Dr. Joanne, Ketua Akademik dari Swinburne University, Dr. Siti Subaida, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Islam, UKM. Penjajahan Barat ke negara-negara Asia telah bermula dari abad ke-14 dan lebih drastik pada abad ke-18 dan 19. Penjajahan Barat dan pengaruhisme Barat tentunya meninggalkan kesan yang negatif. Sepanjang abad ke-19, 20 dan 21, Barat telah membina tamadunnya di negara Asia, khususnya di Malaysia, China, India dan negara Asia lainnya. Kita melihat salah satu pengaruhisme Barat yang semakin berleluasa di Malaysia dan di negara-negara Asia umumnya, iaitu budaya LGBT, iaitu akronim kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dr. Ashwini, mungkin doktor boleh terangkan bagaimanakah budaya LGBT ini memberikan kesan negatif kepada tamadun Asia. Dipersilakan, doktor. Saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang kegiatan LGBT di forum ini. Saya sebagai profesor dan juga doktor pakar di rawat unit HIV dan AIDS ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman saya dan juga cara-cara untuk menentang kegiatan LGBT ini di negara kita. Baik, saya telah menerima kebanyakan kes dan report yang menunjukkan penyakit HIV dan AIDS ini adalah berpunca daripada kegiatan LGBT. Baik, oleh sebab itu, kami dari sektor kesihatan berfikir tentang beberapa cara untuk menentang masalah ini bersama-sama. Baik, pertama sekali, kami telah berfikir untuk mengadakan sesi ceramah kepada pelajar sekolah maupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Hal ini demikian kerana kebanyakan kes telah menunjukkan bahawa pelajar sekolah atau generasi muda yang terlibat dalam kegiatan LGBT ini. So, jika kita mengadakan sesi ceramah, ini akan memberi pandangan yang baik dan juga memberi masa untuk pelajar sekolah untuk berfikir dan juga untuk berkongsi sedikit tentang pengalaman mereka kepada kita. Baik, selain itu, kami juga berfikir untuk mengadakan kempen di kalangan masyarakat maupun di sekolah ataupun di kawasan-kawasan perumahan kerana melalui kempen ini kami atau kita bersama-sama boleh berkongsi tentang masalah LGBT ini dan boleh menentang masalah LGBT ini di negara kita. Baik, selain itu kami juga berfikir untuk mengadakan sesi kaunseling di sekolah oleh profesor atau doktor-doktor pakar di hospital yang bekerja dengan kami. So, melalui cara ini pelajar yang terlibat dalam masalah LGBT ini dapat masa untuk berkongsi sedikit tentang apa masalah mereka dan bagaimana mereka telah terlibat dalam kegiatan LGBT ini melalui sesi perkaunseling ini. So, dari itu saja daripada saya. Saya berharap kita bersama-sama boleh menentang masalah ini di negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ashwini di atas pandangan yang begitu membuka minda. Salah satu ciri yang membolehkan sesebuah tamadun kekal lama ialah hubungan tamadun dengan budaya. Profesor Dr. Aizat, apakah pandangan Profesor mengenai pengaruh negatif isme Barat terhadap tamadun Asia? Mungkin Prof boleh kaitkan contoh sebenar yang pernah terjadi baru-baru ini dan di kalangan masyarakat Asia. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Saudari Moderator. Pada pandangan saya terhadap isu ini, kita seharusnya menyentuh perkara yang disebarkan oleh pengaruh isme Barat di tamadun Asia. Barulah kita boleh menyentuh kesan isme Barat di tamadun ini. Hal ini penting bagi memastikan kita dapat mengenal pasti masalah tersebut dan seterusnya mengatasi masalah itu. Okey.
Pengaruh Islam Barat di tamadun Asia disebarkan melalui pengaruh hedonisme yang menyentuh budaya pemakanan, budaya fashion, budaya muzik dan hiburan dari Barat. Budaya-budaya ini telah diterima oleh masyarakat Asia yang menyebabkan budaya ketimuran itu semakin kurang dilihat pada zaman sekarang. Kesan pengaruh hedonisme dari budaya pemakanan di tamadun Asia, kita boleh lihat cara pemakanan masyarakat Asia kini beralih dari makan makanan yang telah dimasak kepada makan makanan segera seperti burger, french fries dan nugget. Ini kerana makanan segera telah dijual oleh franchise makanan segera dari Barat seperti KFC, McDonald. Pengaruh hedonisme juga disebarkan dengan sangat ketara melalui saluran televisyen dan filem dari Barat seperti HBO, Fox dan AXN. Penebaran pengaruh ini menyebabkan masyarakat Asia kurang menonton drama dan rancangan yang dihasilkan oleh anak tempatan. Malah, masyarakat belia Asia mudah terpengaruh dengan adegan yang tidak senonoh seperti wanita yang tidak menutup aurat di pantai, adegan berpelukan berlainan jantina secara terbuka melalui rancangan dan drama Barat. Saya rasa itu sajalah pandangan saya. Terima kasih. Sebentar tadi kita telah mendengar penjelasan dari Dr. Ashwini mengenai LGBT dan contoh yang diberikan oleh Profesor Dr. Aizat mengenai hilangnya budaya tamadun Asia. Dari segi ekonomi pula, bagaimanakah pengaruh Islam Barat ini dapat memberikan impak kepada tamadun Asia? Mungkin Dr. Joanne boleh jelaskan mengenai perkara ini? Silakan, Dok. Sebelum saya memulakan hujahan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Cynthia atas ucapan beliau sebentar tadi. Sebelum saya memulakan sesi hujahan saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Joanne Beatrice, selaku Ketua Akademik dari Swinburne yang baru dilantik pada tahun 2022. Hujahan saya hari ini adalah berkaitan dengan materialism, iaitu sikap kebendaan dalam masyarakat Malaysia terutamanya. Sikap kebendaan menjadi isu hangat di seluruh negara pada abad ke-21 ini. Stereotip menyatakan bahawa orang materialistik lebih mengutamakan status mereka. Mereka juga hidup dalam dunia yang berbeza dari yang lain kerana sudah tentu keutamaan mereka adalah wang ringgit. Terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahawa sikap materialism ini akan memudaratkan bangsa. Namun begitu, segelintir kajian menyatakan bahawa sikap manusia adalah normal jika mereka mempunyai sikap materialistik yang melampau dalam diri mereka. Menurut kajian lagi, masyarakat materialistik mampu untuk memajukan ekonomi negara dengan membeli sesuatu yang terlampau nilai harganya. Dari segi pandangan segelintir masyarakat, membeli kebendaan adalah untuk kepuasan diri. Namun begitu, apabila benda yang diingini tidak mampu dicapai, sesetengah pihak akan mengalami gangguan emosi kerana benda yang dimahu tidak tercapai hasratnya. Ini akan melahirkan suasana yang tidak sihat kerana persaingan yang melibatkan sesuatu yang tidak mempunyai manfaat. Perbuatan materialistik ini adalah satu pembaziran yang tidak dapat dielakkan oleh umat manusia. Ini kerana akan sentiasa ada perkara atau alatan yang terbaru dan lebih canggih dari yang sebelumnya dan menyebabkan manusia ingin memiliki harta tersebut. Baik, terima kasih Dr. Joanne. Seterusnya kita melihat salah satu pengaruh Islam Barat dari segi sekularisme iaitu pemahaman yang ingin menjauhkan agama dari politik. Dr. Siti Zubaida, mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut tentang pengaruh sekularisme kepada tamadun Asia. Silakan doktor.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Cynthia Majinau di atas kesudian beliau menjemput saya sebagai salah seorang ahli panel dalam forum ini. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau sebentar tadi, sekularisme ini adalah sebuah pegangan dan fahaman di mana ingin memisahkan agama daripada politik. Mengapa politik? Kerana di dalam sebuah urus tadbir negara itu, politik memainkan peranan yang sangat besar di dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial. Sejarah telah mencatatkan bahawa perubahan besar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk di dalam Perlembagaan 1942, negara Turki telah menggubal segala pemerintahan dan bentuk pentadbirannya kepada sekularisme, iaitu fahaman barat, di mana beliau telah membuang sukatan pelajaran agama di negara mereka. Daripada segi ekonomi, mereka mengenakan riba kepada rakyat mereka, dan juga daripada segi sosial, mereka dibenarkan bercampur lelaki perempuan yang masih belum berkahwin. Dan ini telah memberi kesan yang besar di dalam tamadun Asia, di mana tamadun Asia kebanyakannya mempunyai agama, budaya dan pegangan masing-masing, di mana mereka juga tidak membenarkan percampuran di antara lelaki dan perempuan sebelum berkahwin. Jadi, negara yang kita lihat paling hampir amalkan sekularisme ini adalah negara jiran Indonesia, di mana mereka membenarkan perkahwinan itu berlaku walaupun pasangan itu berlainan agama, dan ini sama sekali bertentang dengan akidah Islam. Jadi jika sekularisme ini masih menyusup masuk ke dalam tamadun Asia, kesan besar yang akan dapat adalah keruntuhan akhlak, ekonomi kita akan terbeban kerana rakyat akan dikenakan faedah yang tinggi. Daripada segi rohani dan jiwa, terutamanya orang Islam, akan lebih jauh daripada agama. Jadi, jangan kita biarkan negara dan anak-anak kita terkesan dengan sekularisme ini. Sekian, terima kasih. Kita telah mendengar pandangan daripada para panel forum kita pada kali ini dan diharap akan dapat berpeluang untuk mengupas lebih lanjut mengenai kesan Isma Barat terhadap tamadun Asia di forum yang akan datang. Saya, Cynthia Majinau, mewakili seluruh kru forum ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para panel kita kerana sudi memberikan masa untuk hadir pada forum kali ini. Kita berjumpa lagi di forum yang akan datang. Sekian dan terima kasih.